Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu untuk meneruskan kuliah maghrib setelah hampir 4 bulan cuti. Lama noh. Ini bukan cuti semester dah ni. Tapi alhamdulillah kita dapat teruskan menyambung kuliah kita walaupun dalam keadaan suasana yang berbeza dengan sebelum ni. Dengan jaraknya, semayang kita pun dah tak macam dulu kan, renggang-renggang. Walau bagaimanapun alhamdulillah sekarang dah boleh sambung semula. Mungkin ada yang rindu kan, boring duduk rumah kan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kitab Riyadhus Salihin pada bab al-iqtisad fil ibadah. Kita dah baca dulu satu hadis, satu hadis. Jadi sebelum kita mulakan bacaan hadis kita mula dengan bab baca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan dengan keberkatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kekuatan dan keberkatan dalam pembelajaran kita. Ikut saja tak apa, Fatihah. Minggu depan sekali kita sambung balik baca apa? Entah mana kita tak tahu dah, berhenti dulu kan. Sikit-sikit dia berhenti dah apa. Kita mula dengan Fatihah ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, insyaAllah. InsyaAllah lah pada pertemuan akan datang 2 minggu lagi kita buka balik lah Quran kita Malam ni kita akan masuk pada muka surat 278 kalau tak salah lah. 278 untuk naskah ni, iaitu hadis yang kedua dalam topik ni. Bab
fil iqtisadi fil ibadah. Bab membicarakan iqtisad, bersederhana dalam ibadah. Iqtisad kalau bahasa lah ni orang kata apa? Ekonomi. Kalau kata bahasa terjemahan dia, al-iqtisad maksud apa? Ekonomi. Kan? Al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Oh, dalam ibadah juga ada iqtisad, ada ekonomi. Apa maksud ekonomi kalau iqtisad ini? Mana dia apa? Imbang antara sebelah sini dengan sebelah sini. Kalau dalam keuangan, dia imbang, seimbang di antara pendapatan dengan perbelanjaan, kan? Seimbang, kan? Dia tak melebihi, tak jadi defisit, dia lebih pembelanjaan, keadaannya seimbang. Mana sederhana. Jadi maksud ibadah sini adalah sederhana, tak terlalu cuai. Cuai ni kita apa? Hele-bele. Lagi apa? Buat lebih kurang. Tak terlalu ketat sangat. Oh, tak boleh kurang macam ni. Oh, ketat sangat ni, kan? Tapi peringkat dia adalah kita sederhana. Nah, tu mana apa? Bersederhana dalam ibadah. Mana apa? Tak terlalu berlebih-lebihan, dan tak terlalu cuai, buat lebih kurang saja. Itu maksud apa? Al-iqtisad fil ibadah, mana tawassut. Jadi Islam ini adalah agama yang sederhana, kan? Baik, kita boleh tengok pada hadis yang kedua pada malam ini, muka surat 278. Jadi selepas dinyatakan bab, kemudian datangkan dengan ayat Al-Quran, Imam Nawawi mula datang dengan hadis-hadis. Kemungkinan dalam hadis itu bentuk penceritaan. Kadang-kadang kata Nabi sebagai panduan. Hadis-hadis ni sebagai apa? Supaya kita faham dan jadi pedoman dalam amalan. Mana hadis yang kita pelajari ini, dia sebagai apa? Untuk kita faham, kemudian menjadi apa? Panduan dalam amalan. Bila membicarakan tentang ekonomi, dalam surah Al-Furqan, Allah sebut salah satu sifat Ibadur Rahman adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kan? Mana orang-orang yang menginfak ni, idza anfaqu lam yusrifu, dia tak terlalu boros sangat, wa lam yaqturu, tak terlalu pekin sangat, kan? Tapi dia seimbang, qawama, seimbang. Itu antara ayat yang membicarakan tentang ekonomi. Baik. Ada orang ni belanja kalau infak banyak dia tak ada apa dah. Ada terlalu cermat sangat, sayang nak keluar, kan? Maka dia seimbangkan. Baik. Jadi hadis malam ini hadis 145 dalam 7 baris. Kita baca pelan-pelan apa? Ini bentuk penceritaan. Dalam bentuk penceritaan sebagai panduan. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-layla abada wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada
Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Jadi hadis ni cerita apa? Ini ada bentuk kisah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu kisah 3 orang lelaki. Kita masuk teruslah dengan terjemahan, terus dia dapat penceritaan tu, dan kita dapat apa pengajaran di sebalik apa yang berlaku. Iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas kata, jaa salasatu rahtin, telah datang 3 orang lelaki ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita apa? 3 orang lelaki di kalangan sahabat, dia bermain ke rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa tu? Mai tu ada apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai tu apa? Tanya kepada isteri-isteri Nabi tentang ibadah Nabi. Macam mana? Nak korek rahsia. Takkan Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, engkau semayang banyak mana? Tuan semayang banyak mana, kan? Tak tanya tu. Tapi tanya kepada orang yang terdekat. Siapa orang terdekat? Isteri-isteri Nabi. Tanya ni. Jadi siapa 3 orang lelaki tersebut? Sahabat tersebut. Dalam syarah-syarah hadis sebut lelaki tersebut 3 orang, iaitu pertama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam hadis tak sebut kan, 3 orang lelaki saja. Dalam syarah hadis sebut dikehendaki 3 orang lelaki itu. Pertama Ali bin Abi Talib, yang keduanya Abdullah bin Amru bin Al-As, dan yang ketiganya Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un. Ini 3 orang lagi tersebut, sahabat. Mai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang ibadah Nabi. Mana kadar ibadah Nabi? Berapa jumlah? Banyak mana? Malam-malam tu mayang banyak mana? Nabi ni puasa terang mana? Jawab. Bukan saja-saja tanya tu untuk ambil panduan, lepas nak pegang. Nabi buat semalam banyak ni, kita pun kena buat banyak ni. Mana kegairahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Jadi panduan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertanya tentang kadar ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka nak berpegang, baik nak ikut. Kan? Lalu isteri-isteri Nabi pun ceritalah, Nabi buat bagian. Puasa macam ni, semayang malam macam ni. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, bila mana dikhabarkan, diceritakan kepada mereka, mana isteri Nabi ceritalah Nabi macam ni, semayang Nabi macam ni, puasa Nabi macam ni, juga amalan-amalan Nabi macam ni. Bila cerita tu, bila dengar-dengar melopong. Lalu mereka apa? Ka'annahum taqalluha, mereka rasa Allah, kita ni tak ada apa, sikit sangat kita ni. Kan? Tak boleh pergi dah ni. Sikit sangat kita. Depa berdasarkan kefahaman mereka, depa rasa depa buat lah pun sikit lagi, masih kurang banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi taqalluha maksud apa? Aduha qalilah, mereka merasakan, mereka mengira apa yang mereka buat itu masih kurang. Tak tahulah kurang banyak mana, kan? Ini para sahabat. Kemudian wa qalu, maka mereka pun kata, duk bincang sama-sama mereka, macam mana kita ni? Mula bincang.
Kita ni macam mana dah? Terang mana kita ni? Lepas kita kata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah kita dibandingkan dengan Nabi ni? Jauh sangat ni. Tu bila sebut apa? Aina nahnu minan Nabi, masuk apa? Mereka rasa apa? Ba'idun wa masafatun tawilah. Jarak jauh. Jauh sangat ni, beza sangat. Ya. Baik. Kemudian apa? Bila duk bincang sama-sama dengan macam mana ni? Ya Allah, Rasulullah macam tu sekali. Kemudian apa? Kita ni tak ada apa dah. Sedangkan Rasulullah tu memang apa? Dosa dah tak ada dah. Kita ni apa? Dosa banyak, salah banyak, hak ni kurang. Sepatutnya kita kena lebih pada Nabi. Kita kena apa? Lebih pada Nabi. Nabi tu confirm dah, janji masuk syurga dah. Dosa pun diampunkan dah, terpelihara. Kita ni yang apa? Melakukan kesalahan, sudah pasti kita kena lebih pada Nabi. Kata apa? Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah kita berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan baginda itu diampunkan segala apa? Dosa yang lalu, dosa apa? Tak dikira salah. Maksum. Terang maksum modok pulun. Kita ni kat duk bincang. Lepas dengar tu pi sebelah duk sembang. Kan? Jadi salah seorang daripada mereka dia kata apa? Lelaki yang pertama ni. Dia kata, "Ish, kalau macam ni dah, aku ni tak boleh pi dah. Tak boleh jadi ni." Kan? Dia kata apa? Qala ahaduhum, berkata salah seorang daripada mereka, amma ana fa usalli laila abada. Aku kalau macam ni aku nak sembahyang malam sepanjang malam. Amma ana fa usalli laila, aku nak solat malam ini abada, selama-lamanya nak mayang sepanjang malam, tak mau lena dah. Kan. Pahisah tu start sampai ke subuh. Orang yang pertama dia kata apa? Ana fa usalli laila abada. Mana aku dalam syarah dia kata apa? Uhyihu, aku nak hidupkan malam dengan qiyamul lail wala anamu syai'an minhu. Aku tak mau tidur langsung. Kan? Mana begitu pak? Bersungguh-sungguh para sahabat sampai azam dia teradu sekali. Kalau kita menggelong tak tidur malam ni, tapi tak, kita nak challenge Nabi. Nabi tak apalah kurang sikit kalau ni. Nabi mungkin tidur enggak kan, tapi tak apalah. Nabi dia apa? Dosa pun tak ada, janji syurga dah. Kita ni kena lebih lagi, tak payah lena langsung. Kemudian apa? Yang kedua pula dia kata apa? Wa qala al-akharu, berkata lelaki yang lain pula. Mana lelaki yang kedua kata? Wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Aku nak puasa sepanjang masa waktu, selama-lamanya. Kan? Mana bila sebut ini mana apa? Bukan masuk pas tahun tu puasa semua. Mana sahabat sebut tu apa? Selain pada hari yang diharamkan lah, iaitu hari apa? Raya, juga hari tasyrik kan. Hari semua. Jadi hari 5 hari kan. Satu saja waktu lain dibolehkan untuk berpuasa kan, itu raya puasa, raya haji, juga 3 hari tasyrik. Itu hari yang diharamkan berpuasa. Itu 3 hari yang 5 hari yang diharamkan puasa. Waktu-waktu lain adalah waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Bila sahabat kata aku nak apa? Nak puasa selama-lamanya. Mana tolaklah 5 hari tu. Sahabat pun faham kan? Kalau saya tanyalah kepada ibu-ibu apa-apa sekarang, cuba sebut dalam setahun ni, orang kata nak teka-teki pun tak tahu lah kan. Dalam setahun ada berapa hari yang berturut-turut. Hari pertama wajib puasa, hari kedua haram puasa, hari ketiga sunat puasa. Bila? Hari pertama wajib puasa, hari kedua apa? Haram puasa, hari yang ketiga apa? Sunat puasa. Apa jawapan dia? Ni kata teka-teki ke apa ni?
Okey. Okey, betul ya jawapan tu. Wah, kira boleh bagi hadiah tu. Mana hari akhir Ramadan? Akhir Ramadan tu wajib. Lepas tu hari yang berikutnya tu, yang kedua tu jatuh 1 Syawal, haram. Lepas tu masuk apa? 2 Syawal, sunat puasa. Boleh jadi apa? 30 Ramadan, 1 Syawal, 2 Syawal. Ada 3 hukum yang berbeza berkaitan dengan puasa. Ada 3 hukum yang berbeza berkaitan dengan puasa. Baik. Bila hari itu haram puasa, sah apa tak? Gagah apa tak? Sah apa tak? Kan? Dia ada hukum kan? Kena kata apa? Kadang haram tapi sah. Kan? Jadi puasa pada hari-hari yang dilarang itu haram, dan puasa juga tidak terjadi. Ada juga perbuatan puasa tu haram tapi puasa tu sah. Apa contoh dia? Tak boleh puasa tapi puasa haram kan? Tapi puasa itu adalah sah. Qada memang wajib puasa kan? Mana puasa seorang isteri yang tidak mendapat keizinan, puasa sunat seorang isteri yang tidak suami dia tak izinkan, haram tu. Tapi bila dia puasa sah tak? Sah tu. Dia dah ada. Okey, baik. Okey, kemudian dia sebut aku nak puasa apa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Mana selain daripada apa? Hari raya dan hari tasyrik. Okey. Dia kata apa? Wala uftiru. Aku tak mau apa berbuka langsung. Bukan uftiru maksud apa? Isteri tolak hari tu je. Kan? Okey, selesai. Tu semangat. Kan? Kemudian apa? Wa qala al-akharu, berkata yang seorang lagi, lelaki yang ketiga. Dia kata apa? Wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Mana aku nak tinggalkan perempuan, asingkan daripada perempuan, mana tak mau kahwin. Ini tahap bujang, perempuan ni bujang sebab dia tak tahu lah daripada 3 orang tadi. Oh, lalu tu tak boleh, aku tak mau kahwin Nah, sebab bila kahwin ni dia tanggungjawab je banyak, tak dan nak buat ibadah. Kan? Dia kata apa? Fala atazawwaju abada, aku tak mau kahwin selama-lamanya. Kan? Dia duk rasa apa bila kahwin tu menyibukkan dia daripada beribadah. Menyibukkan daripada melakukan ibadah. Okey, baik. Jadi bila dia bincang-bincang, ada tiga keputusan yang buat. 3 keputusan, 3 orang. Seorang buat keputusan apa? Sembahyang sepanjang malam. Yang kedua kata aku nak puasa selama-lamanya, sepanjang tahun. Satu lagi, aku tak kahwin lah, nak buat ibadah je. Lalu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Tiba-tiba datang Nabi, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tengah-tengah dia bincang tu, muncul Nabi. Kan? Tengah dia bincang borak elok, kata, "Oi, Rasulullah baik." Kan? Lalu apa Rasulullah kata apa? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamukah yang kata bagian-bagian? Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamukah tadi yang telah berkata bagian-bagian? Hang tadi kata macam ni kata nak puasa apa sepanjang tahun. Hang kata dia kata nak sembahyang sepanjang malam, tak mau tidur. Hang kata tadi kata apa? Tak mau kahwin. Rasulullah sebut balik. Jadi bila sebut di sini, ada yang menghuraikan soal apa? Sebelum Nabi tahu benda tersebut. Mungkin Nabi tak ada hasil, tapi Nabi boleh sebut. Mungkin Nabi mendapat apa? Pedoman wahyu. Kan? Ini juga merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi. Kan? Tiba-tiba boleh sebut, tadi yang kata macam ni kan? Tadi yang kata macam ni kan? Oi, tahu mana tak ada di sini pun. Kan? Tapi Rasulullah boleh sebut balik. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apa Nabi kata? Pedoman pada Nabi. Nabi kata apa? Adapun wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Akhirnya Nabi kata apa? Lepas Nabi kata, kamu kan yang kata begian-begian. Dia kata, demi Allah, aku dengan kamu ni, inilah akhsyakum lillah. Aku ni merupakan orang yang paling takut kepada Allah berbanding kamu. Nak kira takut kepada Allah, aku lebih takut daripada kamu semua. Wa atqakum lahu. Kalau banding sudut takwa, aku lebih bertakwa daripada kamu. Tapi Nabi kata apa? Lakinni, tapi aku ni asumu wa uftiru. Aku puasa, aku berbuka. Aku puasa, aku berbuka. Mana apa dia tak, Nabi tak puasa apa sepanjang tahun tanpa selang-selang kan. Kemudian apa? Wa usalli wa arqudu. Mana aku bangun semayang malam, aku juga apa? Tidur. Nabi tidur dulu, betul apa? Baru bangkit kan. Tidur di pada 1/3 yang awal, bangkit baru 2/3 malam. Kadang-kadang bangkit apa? Sulus yang akhir kan. Sudus kan, ujung-ujung. Dan mana Nabi juga tidur. Wa usalli, aku semayang, aku bangkit semayang. Kemudian aku juga arqud, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisaa, aku juga kahwin. Hampa nak lawan aku terang menazung, aku ni paling bagus sekali. Dia kata, tu pun aku kahwin. Kan? Aku ni kira orang boleh takut. Semayang aku tidur juga, bukan semayang sepanjang malam. Ni panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata tutup dengan satu prinsip, satu kaedah yang supaya sahabat sebut lebih sedar. Dengan Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak gemar kepada caraku, pendekatanku, sunnati ma tariqati, jalanku, manhajku, falaisa minni, maka dia bukan daripada orang yang mengikut jalan aku. Ya, bukan maksud si Nabi tak mengkumat kan. Mana apa? Bila hang tak gemak cara aku, mana hang tak menyimpang daripada cara aku. Kan. Jadi cara Nabi macam mana? Puasa, berbuka, semayang, masih juga tidur. Nabi juga berkahwin. Uish, kalau kata Nabi beri pendekatan apa? Bagus kamu mayang sepanjang malam, bagus. Eloklah tu. Oh, tak kahwin. Bila Nabi kata tak kahwin, mampu kita hari ni pakai tak kahwin. Yang mana Nabi seimbang sehingga menjadi pedoman kepada kita. Ada orang yang semangat, ada yang biasa-biasa. Kan? Okey. Ini panduan daripada Nabi. 3 benda. Kan? 3 benda yang menjadi panduan ibadah yang orang nak bulun, semayang, puasa juga, sehingga kalau ada benda-benda yang mengganggu tu, dia nak tinggalkan. Antaranya disebut sebagai mungkin kahwin itu akan mengganggu ibadah dia. Tapi Nabi kita, aku buat benda ni. Mana? Hani aku buat, hani aku buat. Aku puasa, aku berbuka. Kemudian apa? Aku semayang, aku juga tidur, dan juga aku berkahwin. Ini juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kita tengok dekat pengajaran hadis tu kan, dia lebih dia kupas lagi. Baik, kita baca terjemahan. Mungkin sebenarnya kita dah baca lah tu, cara tu memang dah terjemah siap dah. Kan, kita dah terjemah siap. Kalau kita baca terjemahan ni jadi sekali lagi. Kalau nak baca sekali lagi pun dah boleh dapat dah tu terjemahan tu. Rasa kita tak payah ulang lah terjemahan tu. Okey, baik, kita ambil terus kepada pengajaran hadis. Kan, pengajaran hadis. Sebab hadis ni bila kita baca bukan sekadar maksud yang tercatat saja. Sekali kita tengok tu, kita maksud yang tersurat, tapi ada di sebalik itu tersiratnya daripada hadis. Sebab setiap hadis Nabi dia ada pengajaran dia. Baik, yang pertamanya, apa yang kita dapat fikir daripada hadis tadi? Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis tadi? Yang pertamanya disebut kelebihan para sahabat dan kegigihan mereka menambah ibadah dan mempertingkatkan. Bila kita tengok itu, mana sahabat ini dia cukup haloba, cukup bersungguh-sungguh, gigih dalam melaksanakan ibadah. Ini satu sikap yang baguslah. Bagus. Mungkin ada di kalangan di kalangan kita yang cukup semangat. Dia mungkin bertanya kepada guru-guru kah, ni nak buat ni macam mana, nak buat ni macam mana. Ini satu pendekatan yang cukup bagus, mendapat pedoman. Dia cuba mencari satu lagi contoh kan, dia buat macam mana, aku nak kena buat juga. Dia dapat percontohan. Tengok orang tu infak ada cukup banyak, rasa nak buat juga. Kan, semangat tu ada. Jadi
yang ada kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup gigih untuk menambah ibadah. Rasa tak cukup lagi, cuba tengok Nabi buat banyak mana. Yang kedua apa yang kita dapat lagi, iaitu makruh berpuasa setiap hari selain hari raya dan hari-hari tasyrik. Setiap hari macam apa, tanpa gagal, terus hanya apa 5 hari tu je yang apa yang dia tak puasa, maka disebut sinilah hukum ni adalah makruh. Mana sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud alaihi salam secara berselang-seli. Mana kalau kita nak buat pun selang, puasa dah kan. Itu puasa yang terbaik. Sebab bila kalau puasa sepanjang tahun, mungkin hak-hak tertentu akan terbantut. Kalau dalam contoh dalam keluarga, puasa memang ni nak makan dengan bini pun tak dan. Kan? Nak pi kena nasihat tengah-tengah hari pun tak boleh puasa. Esok pun tak boleh juga. Anak tak bisa makan dengan pak tu kan. Tu. Mana ada hak-hak yang tergendala. Kan? Ada hak-hak kemungkinan tergendala. Kawan jiran sebelah, kat orang kampung buat gunung, tak boleh puasa. Kan? Jadi apa? Tergendala. Kan? Jadi apa? Paling tinggi juga ialah apa? Selang-seli, sebagaimana puasa yang dibuat oleh Nabi Daud AS. Dia kata sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud secara berselang-seli. Okay, baik, itu berkaitan dengan puasa. Tadi sahabat dia kata apa? Asumu wala uftiru. Aku puasa tak mau buka lah. Kemudian yang ketiga, makruh meninggalkan berkahwin kerana beribadah. Kerana perkahwinan ialah sunnah para Nabi alaihi salam. Dan makruh qiyamul lail sepanjang malam. Mana apa? Tinggalkan kahwin sebab semata-mata nak beribadah, hukum dia makruh. Sebab qiyamul lail juga sunnah, berkahwin juga merupakan sunnah para Nabi. Ni hebatnya ajaran Islam. Mungkin kalau kita tengok agama-agama lain, bila dah tahap dia apa, tahap kita ke rahib ataupun kita kata apa, orang agama ni lah, agama mereka dah tak kahwin kan, makan pun hak ni tak boleh kan. Tapi Islam tetap buka, kahwin boleh. Jadi contoh daripada Nabi itu dia apa, sesuai untuk sepanjang zaman, untuk diikuti sebagai agama yang pertengahan, agama yang sederhana, yang agama yang sesuai untuk semua orang kan. Jadi kalau kata Nabi itu tak kahwin, jenuh kita ya, kita terpaksa tak kahwin juga. Kemudian disebut makruh qiyamul lail sepanjang malam. Sebab boleh, kalau sepanjang malam tak tidur, boleh melemahkan badan, esok nak buat kerja betul boleh. Mentuk pergi pejabat pun mentuk ya. Tak tahulah, ada ke orang cuba di kalangan mungkin para asatizah yang cuba istimbak, kalau kata sepanjang malam dia qiyamul lail, esok membantutkan kerja di tempat majikan dia, apa hukum dia kan? Mungkin dia puasa setiap hari, menyebabkan dia tak larat pergi pejabat pun, rasa memang puasa pergi kerja lain tergendala, jadi macam mana dia boleh jadi apa pula? Tadi kita sebut tentang hukum lah. Seorang perempuan yang ada suami, dia berpuasa, dia nak puasa tapi suami tak izinkan, maka puasa dia jadi apa? Boleh jadi haram. Sebab apa? Membantutkan hak-hak suami kan? Bila puasa nasi pun tak masak dah kan, apa tak masak ni, puasa hari ni juga hak-hak yang lain yang tergendala disebabkan dia berpuasa, maka di situ ada ketentuan hukumnya. Okey, baik. Kemudian yang keempatnya, wajib mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesederhanaan beribadah. Mana Nabi adalah orang yang sederhana dalam ibadah. Bukti dah Nabi kata apa? Aku puasa, aku berbuka, aku semayang, aku tidur, aku juga berkahwin. Baik. Kemudian yang kelima, kita tengok di sudut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadikan baginda sebagai tempat rujukan dan tauladan.
Kan? Mana sahabat? Bila mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah hukum, rujuk kepada Nabi. Nak tengok contoh dalam ibadah Nabi? Tengok kepada Nabi. Tak dapat kuat kepada Nabi, cuba dapatkan daripada orang-orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kalau kita dalam masyarakat, mungkin apa? Guru yang ada kan sebagai apa? Rujukan. Kemudian yang keenam, Islam melarang seseorang yang berbangga dengan amalannya dan menceritakan pula kepada orang yang lain. Dan yang ketujuhnya, setiap orang hendaklah beribadah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batasan serta tidak bercanggah dengan syarak. Mana tak berlebihan dan amalan tersebut tidak bercanggah dengan syariat. Baik. Ini adalah pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang hadis 145. Hadis 145. Baik. Jadi kesimpulannya adalah apa? Yang Nabi ajar dalam hadis tersebut adalah bersederhana. Kemudian kita boleh satu lagi hadis. Hadis ni pendek saja. Okay, ni berapa? 8 ada berapa minit saja? 5 minit Okay, kita boleh tengok ni lebih kurang sama aja. 146 wa an ibn al-Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Apa maksud mutanatti'un? Nabi kata apa? Binasalah mereka yang berlebih-lebihan, bersusah payah bukan pada tempatnya. Mana orang yang berlebih-lebihan bukan pada tempatnya, tidak kena pada tempat. Nabi ulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi binasalah, rugilah orang yang berlebih-lebihan. Apa maksud hadis ni? Pendek je. Jadi mainlah para pensyarah hadis, dia jelaskan apa maksud daripada hadis Nabi. Nabi pesan bahawa orang yang berlebihan ni dia akan rugi. Orang yang melampau-lampau ni dia jadi tak ada keuntungan, bahkan boleh membinasakan. Sebab antara Nabi sebut antara amalan yang disukai oleh Allah adalah adwamuha, amalan yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit, berterusan walaupun sedikit. Jadi pengajaran hadis, keterlaluan dalam sesuatu perkara tidak membawa kebaikan, termasuk keterlaluan dalam ibadah. Dia rasa semangat baca Quran 8 jam. Semangat ni. Contoh balik ceramah, dengar ceramah benar, ya Allah, nak kena kaji baca Quran. Hari ni boleh lah 5 juzuk je. Kan. Orang ikut dapat 5 juzuk tak? Main ketiga, tak apa, kurang siap kot. Dia kata, lalas sekali semuka pun tak boleh lah. Orang teruk kan, makan besar kan. Kan. Dia macam tu, dia semangat tu, bateri makin kurang kan. Nak kena cah lagi. Tapi yang paling baik lah semuka ataupun sejuzuk. Tapi bila-bila walaupun macam mana? Aku sebulan khatam sekali aku sebulan 4 kali. Bulan depan ndak dah pakai hak tu lah. Bulan tu batu dak lah. Mana setahun tu boleh 4 kali. Kawan seorang boleh 12 kali sebab dia konsisten. Berapa? Sejuzuk boleh 12 kali. Kan. Jadi orang yang keterlaluan ni akhirnya dia rugi. Sebab apa? Benda tu pula akan menimbulkan rasa jemu. Bila dia buat, rasa teruk, temuih ni rasa. Dia main jam. Dan tinggal terus. Dia kata keterlaluan dalam satu perkara tidak membawa kebaikan, termasuk keterlaluan dalam ibadah. Yang kedua, Islam mengajar umatnya supaya tidak mengerjakan amal ibadah di luar batas, seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Mana panduannya daripada Al-Quran dan hadis, panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak buat lebih daripada apa yang diajarkan. Yang ketiganya, para ulama
hendaklah memperingatkan kepada ahli-ahli ibadah supaya beribadah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang dia buat tu kerana apa? Semangat kan, lepas tu berhenti, maka ketika itu rugilah. Baik, malam ni itulah dua hadis yang diletakkan dalam bab al-iqtisad bil ibadah, iaitu bersederhana dalam ibadah. Kadang tu insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambung lagi beberapa hadis lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sini ada iklan sikit lah kan. Saya apa dah? Ada buku tulis tulis buku baru sebulan ni kan. Kok ada yang duk tanya kan. Tak sabar pun. Tentu tak ada lah kan. Ni buku ni tajuk apa? 7 langkah mudahnya hafaz Al-Quran. Ya, baru keluar apa? Lebih kurang sebulan baru ni. Ya, jadi alhamdulillah lah, ramai juga orang-orang apa? Berusia ni kan. Yang berusia ni yang merata depa ni bagi kita post lah. Kan. 7 langkah. Dan juga di kalangan sekolah-sekolah kan. Tebalan dia 240 muka surat. Dalam tu ada 7 langkah. Kan. Dia lebih kepada motivasi, juga ada teknik-teknik menghafal. Harga kalau harga penuh tu 38. Sekarang sampai dekat isu 35, lepas tu 38. Kan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.